Salam sejahtera kepada semua murid. Video ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri. Ini adalah standard kandungan dan standard pembelajaran. Okey, sekarang kita tengok sikit letak. Okey, sudut rujukan ditandakan sebagai alfa ialah sudut tirus positif yang dibentuk oleh jejari pemudahan OP terhadap pasi S sahaja. Oleh itu ini ya pasi S, ini ya OP kan. Maksudnya sudut rujukan dia sentiasa ya dekat sebelah pasi S, bukan dekat sebelah sini lah. Oleh itu dekat sukuan pertama, kita tahu theta adalah sama dengan alfa. Jika tekan sukuan kedua, theta ini adalah sama dengan 180 tolakkan alfa. Dan sukuan ketiga, theta adalah sama dengan 180 tambah alfa. Jika sukuan keempat, dia adalah sama dengan theta sama dengan 360 tolakkan alfa. Sila ingatlah, jika sukuan pertama ialah bagaimana cari theta, dan sukuan kedua ialah 180 tolak alfa, dan sukuan ketiga 180 tambah alfa, dan terakhir 360 tolakkan alfa. Ini kena hafal, kita akan pakai ini untuk selesaikan persamaan fungsi trigonometri. Okey, seterusnya kita nak tengok gambar aja ini ya. Kita kena tahu sukuan ialah dari darjah mana ke mana. Okey, sukuan pertama ialah 0 hingga 90 lah. Sukuan kedua 90 hingga 180. Dan sukuan ketiga ialah 180 hingga 270. Dan sukuan keempat ialah 270 hingga 360. Dan kita kena tahu empat sukuan ini kan, yang mana ialah positif. Sukuan pertama semua ialah positif, maksudnya sin, cos, tangent semua ialah positif. Yang sukuan kedua ialah sin sahaja yang positif. Sukuan ketiga ialah tangent sahaja yang positif. Dan sukuan keempat ialah cos sahaja yang positif. Nak ingat senang sahaja, O, ini semua ialah O kan, bahasa Inggeris O kan. Add sugar to kopi. Kita ingat macam ni lah. Add ialah A kan, A, maksudnya O lah semua. Add sugar to kopi. Ingat macam ni sahaja. Okey, sekarang kita tengok soalan 19, muka surat 146. Selesaikan yang berikut dengan S ialah di antara 0 hingga 360. Okey, A. Cos S sama dengan negatif 0.6283. Jika negatif, cos negatif maksudnya dia dekat sukuan mana? Dia dekat sukuan kedua dan ketiga. Okey. Dan selepas kita tahu dia sukuan kedua dan ketiga kan, kita kena cari alfa, sudut rujukan dia. Kita boleh tekan kalkulator. Cos pindah ke sini jadi anti cos kan. Okey. Oleh itu kita tekan shift cos. Dan 0.6283. Kalau tekan shift cos, dia akan tekan kalkulator, dia akan tunjukkan cos kuasa negatif 1 kan. Okey. Dan ini jangan tekan negatif tekan sini negatif untuk tentu sukuan sahaja. Okey, kita tekan nombor sahaja. Shift cos 0.6283, kita akan dapat nombor ini, dan kita tekan simbol ini dekat kalkulator, dan kamu akan dapat nombor ini. Okey, nombor ini actually dia 51 darjah 4 minit minit. Dan ini belakang nombor ini, jika dia sama dengan 30 atau lebih 30, kita akan tambah 1 minit. Dia akan jadi 51 darjah 5 minit. Kalkulator dia tak ada koma, kita gunakan simbol ini, tapi kita salah. Yang tanda yang kedua dia ialah minit. Okey, oleh itu rujukan sama dengan 51 darjah 5 minit. Untuk carikan nilai S, sukuan kedua kita tahu dia 180 tolakkan alfa kan. Oleh itu 180 tolakkan 51 darjah 5 minit. Dan sukuan ketiga kita tahu ialah 180 tambah alfa kan. Oleh itu kita tambahkan alfa. Kita akan dapat jawapan 128 darjah 55 minit. Dan 231 darjah 5 minit. Okey, sekarang kita tengok soalan B. 2 tangent S sama dengan 2.52. Tangent. Jika tangent positif, maksudnya dia dekat sukuan pertama dan ketiga. Okey, sebelum kita cari sudut rujukan kan, kita pindah 2 ke sini, jadi bahagi. Oleh itu tangent S akan sama dengan 1.26. Sekarang kita tekan kalkulator. Shift tangent.
Kerana kita nak pindah tangent ke sini cari S kan. Shift tangent 1.26, kita akan dapat jawapan ni. Dan kita tekankan simbol ni, dia akan bagi jawapan. Dan kita tengok ini lebih 30 kan. Tanpa 1 minit dia akan jadi 51 darjah 34 minit. Iaitu sudut rujukan alfa ialah ini. Kita nak carikan S. Ini S, maksudnya S akan sama dengan 51 darjah 34 minit. Kerana sukuan pertama theta sama dengan alfa kan. Dan sukuan ketiga kita kena tambah 180 tambah alfa. Oleh itu jawapannya lah 51 darjah 34 minit dan 231 darjah 34 minit. Okey, C. Kita ada sin 2S sama dengan negatif 0.357. Sekarang sin ialah negatif, maksudnya dia tekan sukuan ke 3 dan 4. Ingatlah, add suka to copy. Ingat itu. Oleh itu, dia tekan sukuan ke 3 dan ke 4. Okey, sekarang kita tahu sukuan ketiga dia ialah 180 tambah alfa. Sukuan keempat ialah 360 tolakkan alfa. Okey, sekarang kita pergi cari sudut rujukan dia. Anti-side, kita shift side lah, maksudnya shift side dan 0.357. Jangan tekan negatif lah, ingat. Dan kita dapat jawapan, tekan simbol ini dan kita akan dapat jawapan macam ni. Kita semak lebih 30 ke tak. Jika lebih, kita tambah 1 minit. Jadi 20 darjah 55 minit. Oleh itu ini yang sudut rujukan dia. Kita pergi cari. Sekarang dalam ini ya 2S kan. Maksudnya dia ya 2S. Dan 2S 180 tambah alfa, kita akan dapat 200 darjah 55 minit. Dan ini 360 tolakkan alfa, kita akan dapat 339 darjah 5 minit. Kerana 2S maksudnya dia buat pusingan 2 kali. Sudutnya dia buat pusingan 2 kali, kita kena tambah 360. Jawapan yang sudah dapat tambah 360, kita akan dapat jawapan ketiga iaitu 560 darjah 55 minit. Dan jawapan kedua ini tambah juga 360 dan dia akan jadi 699 darjah 5 minit. Jika ini 3S kan, maksudnya kita kena tambah lagi 360 kan. 360 dan dapat jawapan ke-5 dan ke-6. Jika sini ya 3S lah, 2S kita tambah 1 kali cukup. Okey. Dan sudah selesai ke belum? Belum kan, kerana kita nak cari S. Kita nak cari S, 2 pindah ke sini kena bahagi 2. Semua bahagi 2. Kita akan dapat jawapan 100 darjah 28 minit dan 339 darjah 5 minit bahagi 2. Kita akan dapat 169 darjah 33 minit dan seterusnya. Okey. Mungkin ada pelajar tanya, cikgu bagaimana saya tekan darjah dan minit? Kita guna simbol ini sahaja. Kalau tekan 699 darjah tekan ini. Dan 5 dan minit pun tekan ni. Dan bahagi 2. Kamu akan dapat jawapan ini lah. Okey. Okey, D. Cos 2S sama dengan negatif 0.712. Cos negatif, maksudnya dia dekat sukuan ke 2 dan 3. Sukuan kedua ialah 180 tolak alfa dan ketiga ialah 180 tambah alfa. Sekarang kita pergi cari sudut rujukan. Kita shift cos dan 0.712. Jangan tekan negatif lah. Kita dapat jawapan, kita tekan simbol ini. Dan dapat jawapan, kita pergi semak. Lebih 30 ke tak? Tak lebih maksudnya tak ada tambah minit. Maksudnya 44 darjah 36 minit sahaja. Okey, dan selepas itu kita pergi cari 2S lah. Kerana ini 2S kan, kita tuliskan 2S sama dengan 180 tolak alfa, kita dapat 135 darjah 24 minit. Dan 180 darjah tanpa alfa, kita akan dapat 224 darjah 36 minit. Kerana dia 2S kan, kita kena tambah 360. Jawapan pertama tambah 360, kita akan dapat 495 darjah 24 minit. Dan kedua, jawapan kedua tambah 360, kita akan dapat 584 darjah 36 minit. Dan seterusnya kita nak cari S kan, kita bahagi 2. Semua ni bahagi 2, ini ialah jawapan dia. Okey, sekarang kita pergi E.
Okey, sekarang kita ada tangent. Tak kisah kurungan ini ada apa. Kita buat sama saja. Kita tangent kurungan S tambah 30 darjah kan. Kita tahu ini ialah positif. Maksudnya dia lah dekat sukuan pertama dan ketiga. Pertama memang theta sama dengan alpha lah. Ketiga ialah 180 tambah alpha. Sekarang kita pergi cari sudut rujukan dia. Maksudnya kita shift tangent dan 2.15. Kita akan dapat jawapan kan. Kita tekan simbol ini. Dan kita akan dapat jawapan ini. Kita semak lebih 30 ke tak. Jika lebih atas sama dengan 30, kita kena tambah. Tapi ini tak lebih kan. Maksudnya kita kekal 65 darjah 3 minit. Ini yang sudut rujukan dia. Dan ini dia yang S tambah 30. Kita tuliskan S tambah 30. Dan theta sama dengan alpha. Maksudnya sama saja 65 darjah 3 minit. Dan sukuan ketiga 180 tambah alpha kan. Maksudnya 180 tambah ini kita akan dapat 245 darjah 3 minit. Kita nak cari S kan. Dan tambah 30 pindah ke sini jadi tolak. Maksudnya ini tolak 30, kita akan dapat 35 darjah 3 minit. Dan ini tolak 30, kita akan dapat 215 darjah 3 minit. Boleh kan? Okey, dan sekarang F. F pun sama, sign positif kan. Maksudnya dia sukuan pertama dan kedua. Pertama kita tahu theta sama dengan alpha. Kedua kita tahu ialah 180 tolak alpha. Dan sekarang kita pergi cari sudut rujukan dia. Okey, oleh tu kita tekan shift sign dan 0.681 kita dapat jawapan. Kita tekankan simbol ni dan kita pergi semak. Tak lebih 30 kan. Maksudnya dia ialah 42 darjah 55 minit. Ini yang sudut rujukan dia. Dan kita pergi tuliskan 2S tolak 10. Okey, 2S tolak 10. Theta sama dengan alpha, dia sama sahaja. Dan kedua 180 tolak alpha kan. 180 tolak ini kita akan dapat 137 darjah 5 minit. Kerana kita jumpa ini 2S kan, maksudnya kena tambah 360. Kita tambah jawapan pertama tambah 360, dia dapatkan jawapan 402 darjah 55 minit. Dan jawapan kedua tambah 360, kita akan dapat 497 darjah 5 minit. Dan selepas itu, kita nak cari S kan. Maksudnya setiap jawapan ini kita kena pindah negatif 10 ke sini, jadi tambah 10 bahagi 2. Iaitu 42 darjah 55 minit ini kita tambah 10 dua. Tambah 10 dulu dan bahagi 2. Kita akan dapat jawapan inilah. Okey, kalau boleh tekan kalkulator dan dapatkan jawapan ini. Okey, G. Okey, sekarang sin 2S bahagi 3 sama dengan 0.782. Sin positif kan, maksudnya sukuan pertama dan kedua. Maksudnya theta akan sama dengan alpha. Sukuan kedua ialah 180 tolakkan alpha. Sekarang kita pergi cari sudut rujukan dia. Okey, shift sign dan 0.782 dapat jawapan. Tekan simbol ni dan kita semak jawapan kalkulator. Lebih 30, dia tambah 1. Jadi 51 darjah 27 minit. Okey, sekarang kita pergi cari jawapan. Dia 2S over 3 kan. Okey, kita tengok theta over alpha 51 darjah 27 minit. Dan ni 180 tolakan alpha. Dapat jawapan ni. Kalau cakap jika ni 2S, kita kena tambah 360. Jawapan pertama. Dan jawapan kedua pun tambah 360. Dapatkan jawapan keempat. Dan selepas itu, mengapa kita nak potong ni? Kerana semasa kita tahu ni 3 kan, telap ke sini. 3 telap ke sini, dia pindah ke sini jadi telap 3 bahagi 2 kan. Jawapan dia akan jadi lebih besar. Okey, 51 darjah 27 darjah minit kan, telap 3 bahagi 2, dia akan jadi 77 darjah 11 minit kan. Okey, dan ini pun sama, telap 3 bahagi 2, dia akan dapat jawapan lebih besar. Ini suara sangat besar kan, suara lebih daripada 360 kan. Nanti kita kira jawapan dia lagi besar, oleh itu dia bukan dalam range ini, bukan dalam jurat ini. Oleh itu tak payah tuliskan jawapan ini.
Lain kali jika kamu jumpa 2S kan, 2 ada bahagi lembut yang lebih besar daripada dia kan, kamu tak payah tuliskan 2 jawapan ini. Kamu nak tulis pun tak apa, tuliskan, dan nanti kamu selepas S kan, kamu nak check, oh dia dalam jurang ini ke tak. Jika tak ada dalam jurang ini, kamu potongkan dia. Okay, jawapan mesti dalam jurang ini sahaja. Okay, H. Okay, kita ada 2 cos S tolak 25 sama dengan negatif sama dengan 1.567 kan. Kita pindahkan 2 ke sini, bahagi. Kita akan dapat 0.7835. Ini positif kan, maksudnya dia dekat ukuran pertama dan keempat. Pertama maksudnya dia ialah theta sama dengan alpha, keempat ialah 360 tolakkan alpha. Okey, sekarang kita pergi cari sudut sudut rujukan dia. Chip cos 0.7835, kita akan dapat jawapan. Kita tekan simbol ini, darjah dan minit, dan kita akan dapat jawapan. Kita semak lebih 30 ke tak? Tak lebih, kita kekal dia ialah 38 darjah 25 minit sebagai sudut rujukan. Dan kita pergi cari jawapan. S tolak 25 akan sama dengan theta sama alpha kan, sama sahaja. Dan ini 360 tolakkan alpha, kita dapat 321 darjah 35 minit. Dan selepas itu negatif 25 ni pindah ke sini jadi tambah 25. Semua ini setiap jawapan tambah 25 tambah 25. Dia akan dapat jawapan ini. Okey, sekarang kita pergi soalan yang seterusnya. Sebelum itu kita tengok sikit nota di kau balik. Masih ingat identiti asas kan? Kita ada pertama sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A akan sama dengan 1. Ini sentiasa akan pakai ya. Senang ingat juga kan? Okey. Dan 1 tambah tangent square A sama dengan secant square A. Dan 1 tambah cos kuasa A akan sama dengan cosec square A. Dan rumus sudut mamuk. Okey, ini kamu kena ingatlah. Okey. Ini ada bagi dekat formula, kertas formula ada bagi, tak ingat pun tak apa. Okey. Dan sudut rumus sudut berganda ini, dan seterusnya ini. Ini yang tak ada bagi, kamu kena ingatlah. Sentiasa ada pakai skill ini. A kuasa 2 tolak P kuasa 2, dan boleh pecah jadi A tanpa P kurungan dan A tolak P kurungan. Ingatkan. Okey, sekarang kita tengok soalan 21 muka surat 151. Selesaikan yang berikut untuk S di antara 0 hingga 360. Kamu tengok sekarang lagi susah. Okey, semasa kita tengok soalan macam ni kan, kita suka tukar kepada sin cos. Okey, cos S maksudnya dia lah cos S over sin S. Okey, cos S over sin S tambah cos S sama dengan 0. Kita nak selesaikan dia, mesti sama, nak jadikan dia sama kan, sama denominator. Okey, penyebut. Okey, oleh itu kita terapkan sin S, sin S, potong tinggal cos S saja. Okey, ini terapkan sin S, dia jadi cos S sin S. Kosong terap sin S masih kosong lah. Okey, sekarang kita dapat ini. Apa yang boleh faktorkan? Kita boleh faktorkan cos S keluar kan. Cos S keluar, dia tinggal 1 tanpa sin S. Okey, sekarang kita tahu cos S akan sama dengan 0 dan 1 tambah sin S sama dengan 0. Faktor penfaktoran. Ini sama dengan 0, ini pun sama dengan 0, dan kita selesaikan dia. Kita nak carikan apa nilai S, boleh guna cara tadi ataupun kamu ingatkan graf dia. Okey, cos S ialah macam ni kan. Jika cos S ialah 0, ialah ini berapa sudut? Ini adalah 90 darjah dan 270 darjah. Kita boleh tuliskan S sama dengan 90 dan 270 dari graf dia. Okey, jika 1 tambah sin S, 1 pindah ke sini akan jadi negatif 1. Jika kamu tak nak guna cara yang kita carikan, kita pergi cari sukuan, dan pergi cari sudut rujukan, dan baru cari S kan. Tak nak guna itu, kita boleh hafal graf dia. Tapi graf dia hanya untuk lembut yang spesifik sahaja lah. Negatif 1, 0 dan 1 sahaja. Okey, jika negatif 1 boleh lah. Negatif 1 dekat sini ialah 270. Okey, oleh itu S sama dengan 270. Oleh itu jawapan S ialah 90 dan 270. Lebih cepatlah, hafal graf dia pun tak susah kan. Ini cos, ini sin, ini 1 dan negatif 1. Okey. Dan seterusnya.
B. 2 cos square S tolak 1 sama dengan sin S. Okey, ini pakanan yang selesaikan. Kita nak jadi semua sin S atau cos S saja kan. Oleh itu kita terpaksa tukarkan cos square S ini guna identiti asas. Masih ingat sin square S tambah cos square S sama dengan 1 kan. Sekarang kita pindahkan sin square S ke sana. Maksud cos square S dia akan sama dengan 1 tolak sin square S. Identiti asas. Dan selepas itu kita buka kurungan, dia akan jadi 2 tolak 2 sin square S tolak 1 sama dengan sin S. Dan negatif 2 sin square S ni pindah ke sana. 2 tolak 1 ini 1 kan. Okey. Dia 1 pindah ke sana jadi negatif 1. Iaitu 2 sin square S tambah sin S tolak 1 sama dengan 0. Okey. Dan selepas itu kita buat pemfaktoran. 2 sin S dan ni sin S 1 tolak 1. Okey. Kita boleh semak 2 sin S tolak 1 ialah 2 sin S. Dan tolak sin S dia tinggal 1 sin S sahaja. Pemfaktoran ini kamu sudah tahu lah. Hanya ini kita tak guna nombor, kita guna sin atau sin sahaja. Okey. Dan kita boleh pecahkan 2 sin S tolak 1 sama dengan 0. Sin S tambah 1 sama dengan 0. Dan kita selesaikan sin S sama dengan 1 per 2. Dan ni sin S kita selesai 1 per 1 dulu. Kali ni tak boleh guna graf kan. Dia separuh tak boleh guna graf. Kita kena guna cara yang tadi lah. Okey, sin positif sukuan pertama dan kedua. Maksudnya theta sama dengan alpha. Sukuan kedua ialah 180 tolakan alpha. Dan kita nak cari sudut rujukan dia. Kita tekan shift sin 0.5. Dan kita akan dapat 30. Oleh itu sudut dia ialah S sama dengan 30. Sukuan pertama theta sama dengan alpha. Yang sukuan kedua 180 tolak 30 kita akan dapat 150. Dapat jawapan. Dan ini macam tadi lah, dia sin S negatif 1 kan. Dari graf dia negatif 1 dia ialah 270. Okey, oleh itu S sama dengan 270. Dan kita combine. S dia ialah 30, 150 dan 270. Okey, C. 2 secant square S sama dengan 5 tangent S. Okey, sama saja kita guna sin cos sec S. Sec square S kita tahu dia ialah 2 over cos square S kan. Dan sama dengan 5 sin S over cos S. Dan kita tarik persilang, kita akan dapat 2 cos S sama dengan 5 sin S cos square S. Okey, dan kita pindahkan ke ke sebelah kanan, semua ke sebelah kanan. Dan kita faktorkan cos S. Dia tinggal 2 tolak 5 sin S cos S. Okey. Dan sekarang kita boleh pecahkan cos S sama dengan 0 dan 2 tolak 5 sin S cos S sama dengan 0. Okey. Cos S sama dengan 0 kita boleh rujuk ke ada graf lah. Jika dia ialah 0, maksudnya ini ialah 90 darjah dan ini ialah 270 darjah. Dan ini kita selesaikan. Okey, pindahkan negatif ke sini. Dan selepas itu, kita tahu 2 per 5 sama dengan sin S cos S. Dan bagaimana selesai? Kita ingat satu formula 2 sin S cos S kan? Okey, 2 sin S cos S. Dan 2 sin S cos S ini ialah sin 2A. Okey, sin 2S lah, maksudnya 2 lagi 1 2 pindah ke sana jadi 4 over 5. Dan kita guna cara yang tadi. Jika sin ialah positif, dia sukuan pertama dan kedua. Sukuan pertama theta sama dengan alpha. Sukuan kedua 180 darjah tolakan alpha. Dan kita pergi cari sudut rujukan. Sudut rujukan kita tekan shift sin 4 over 5. Dan kita dapat 53 darjah 8 minit. Dan selepas itu kita tahu 2S sama dengan ini. Okey, sudut pertama 53 darjah 8 minit. Dan kedua ialah 180 darjah tolakan alpha. Kita akan dapat 126 darjah 52 minit. Dan kerana ini 2S kan, kita guna jawapan pertama tambahkan 360. Kita akan dapat jawapan ketiga ini. Dan jawapan kedua ini tambah 360, kita akan dapat jawapan keempat. Dan seterusnya kita nak S saja, kita bahagi semua ini dengan 2. Ini ya jawapan dia lah. Dan kita combine semua jawapan, maksudnya S sama dengan 26 darjah 34 minit
63 darjah 26 minit, 90 darjah dan 206 darjah 34 minit, dan 243 darjah 26 minit dan 270 darjah. Ini ialah jawapan dia. Dan D, 4 tangent 2S sama dengan 9 tangent S. Okey, sama saja kita pecahkan tangent 2S, dia ialah 2 tangent S over 1 tolak tangent square S. Okey, dan selepas itu ini 4 tahap kedua jadi 8 tangent S, ini pindah ke sana jadi 9 tangent S darab 1, 9 tangent S, 9 tangent S darabkan negatif tangent square S, dia akan jadi negatif 9 tangent kuasa 3 S. Okey, dan selepas itu kita pindah semua ke sebelah kanan, dia akan jadi 9 tangent 3S. 9 tangent S pindah ke sini jadi tolakan, tolak 8, dia tinggal negatif tangent S sama dengan 0. Dan selepas itu kita tak ini dia 3. Okey, selepas itu kita faktorkan tangent S keluar dulu. Faktorkan tangent S keluar, dia ialah 9 tangent square S tolakan 1 sama dengan 0. Okey, kita tahu 9-nya 3 kuasa 2 kan. Masih ingat tadi A square tolak B square akan sama dengan A tambah B kurungan A tolak B kurungan kan. Ini kita akan buat dekat sini. Dia akan jadi 3 tangent S tolak 1, 3 tangent S tambah 1. Kerana ini ya 3 tangent S kuasa 2 kan. Dan ya 1 kuasa 2. Dia akan pecah ke ada 2 kurungan inilah. Okey, kena jaga. Lepas itu kita ada 3 lah bersama lah. Tangent S sama dengan 0 dan 3S tolak 1 sama dengan 0. Lagi ialah 3S tambah 1 ialah 0. Tangent S sama dengan 0, kita terus boleh tengok dari graf lah. Okey, graf kamu yang sudah hafal kan. Jika tak nak, kamu boleh guna sudut juga itu untuk selesaikan pun boleh. Okey, jika tangent S ialah 0, dia ialah 0. Dan 180 dan 360 kita catat saja lah, senang guna graf. Dan jika gunakan ini tak boleh kan, kita tahu tangent S ialah 1/3. Oleh itu kita tahu jika tangent positif, maksudnya dia ialah sukuan pertama dan ketiga. Dan kita pergi cari sudut rujukan dia. Okey, sudut pertama ialah theta sama dengan alpha dan theta sama dengan 180 tanpa alpha. Dan sudut rujukan kita tekan shift tangent 1/3 kurungan 1/3, kita akan dapat 18 darjah 26 minit. Dan oleh itu S akan sama dengan 18 darjah 26 minit dan juga 180 darjah tanpa alpha ini kan, kita akan dapat 198 darjah 26 minit. Dan seterusnya sama untuk persamaan ketiga. Negatif maksudnya dia adalah sukuan kedua dan keempat. Kedua ialah 180 tolak alfa, sukuan keempat ialah 360 tolakan alfa. Dan sudut rujukan masih samalah kerana 1/3 kan. Dan kita akan dapat jawapan S sama dengan 161 darjah 34 minit dan 341 darjah 26 minit. Kita combine semua 3 jawapan itu. Oleh itu ini ialah jawapan dia. Okey, E. Nampak susah tapi tak susah sangat lah. Kerana kamu tengok ini 5. Ini sin S boleh dikeluarkan kan. Dan negatif 2 boleh pindah ke sini. Oleh itu kita pindahkan negatif 2 ke sini jadi positif 2. Dan kita faktorkan 5 sin S untuk 2 term ini. Dia tinggal cos S tolak 1. Dan ini negatif 2. Kita faktorkan untuk ini. Negatif 2 faktorkan. Dia tinggal cos S dan tolak 1. Dan kamu akan nampak 2 ni adalah sama kan. Oleh itu kita boleh tulis sebagai 5 sin S tolak 2 cos S tolak 1 sama dengan 0. Okey, 5 sin S tolak 2 sama dengan 0. Dan seterusnya kita tuliskan 5 cos S tolakan 1. Dan seterusnya kita tahu 5 sin S tolak 2 sama dengan 0, kita selesaikan dia. Okey, sin S sama dengan 2/5. Dan sin positif maksudnya sukuan pertama dan kedua. Dan kita pergi cari sudut rujukan dia. Okey, sukuan pertama theta sama dengan alpha, sukuan kedua theta sama dengan 180 tolakan alpha. Dan sudut rujukan kita tekan anti shift sin 2/5.
kita akan dapat 23 darjah 35 minit. Dan jawapan S sama dengan 23 darjah 35 minit. Dan ini kita guna 180 tolakkan alfa. Kita akan dapat 156 darjah 25 minit. Dan kita selesaikan untuk persamaan yang kedua. Cos S sama dengan 1. Kita boleh gunakan graf dia lah. Tengok daripada graf. Okey, sama dengan 1 maksudnya ini. 0 dan 360. Dan kita combine. Jawapan ialah 0, 23 darjah 35 minit, 156 darjah 25 minit dan 360 darjah. Okey, F. 3 cos S sama dengan 5 sin S. Okey. Dan kita boleh tukarkan cos S ke sini. Dia akan jadi tangent. Senang saja. Iaitu tangent positif maksudnya sukuan pertama dan ketiga. Pertama, theta sama dengan alfa. Ketiga ya 180 tambah alfa. Dan kita pergi cari sudut rujukan. Kita tekan shift tangent kurungan 3/5. Kita akan dapat 30 darjah 58 minit. Dan seterusnya, kita pergi cari S. Theta sama dengan alfa. Maksudnya jawapan pertama sama sahaja dengan sudut rujukan. Dan jawapan kedua guna 180 tambahkan alfa. Dia akan dapat 210 darjah 58 minit. Ini ialah jawapan dia. Okey, G. Nampak panjang kan? Okey, jangan risau ah. Okey, pertama kita faktorkan 3 keluar. Kita ada ini. 3 kurungan sin S tambah cos S dan tambah 1 per sin S tolak cos S sama dengan kosong. Okey, sekarang kita nak tambahkan. 3 mesti penyebut sama kan? Ataupun kita hapuskan pecahan. Kita terapkan semua term ini dengan sin S tolak cos S. Oleh itu kita ada sin S tambah cos S terap dengan sin S tolak cos S. Ini terap sin S dengan cos S dia sudah potong lah, tinggal 1. Dan kosong dah terap dengan sin S tolak cos S dia masih kosong. Okey, dan selepas itu kita terapkan dia akan jadi 3 sin square S tolakkan cos square S tambah 1 sama dengan kosong. Dan seterusnya kita kerana dia ada sin X cos S kan, kita kena tukar either sin S sahaja atau cos S sahaja. Okey, kita kau guna identiti asas cos square S dia sama dengan 1 tolak sin square S. Dan selepas itu kita buka kurungan dalam tolak 1 tambah tolak tambahkan dia jadi 2 sin square S tolak 1. Dan selepas itu 3 terap 2 jadi 6S square 6 sin square S dan 3 terap negatif 1 negatif 3 kan. Negatif 3 tambah 1 dia ialah negatif 2. Dan pindah dia akan jadi sin square S sama dengan 2/6. Ringkaskan jadi 1/3. Okey, itu sekarang kita ada sin square S. Sin S sama dengan tambah tolak 1 per punca kuasa 3 kan. Maksudnya tambah tolak maksudnya dia ada 4 sukuan lah. 1, 2, 3 dan 4. Sukuan pertama theta sama dengan alfa. Sukuan kedua 180 tolakkan alfa. Sukuan ketiga tambah alfa. Sukuan keempat tolakkan alfa. Okey, ini ialah bagaimana kita nak cari sudut dia lah. Dan sekarang kita pergi cari sudut rujukan. Kita tekan shift sin dan kurungan 1 per punca kuasa 3. Kita akan dapat 35 darjah 16 minit. Dan S theta sama dengan alfa lah. Jawapan sama. Dan ini guna 180 tolakkan alfa kita dapat ini. Dan 180 tambahkan alfa kita akan dapat 215 darjah 16 minit. Dan yang terakhir sekali 360 tolakkan alfa kita akan dapat 324 darjah 44 minit. Okey, hash. Kita ada 6 sin square S sama dengan 8 sin S cos S tambah 3 cos square S. Okey, semua kita pindah ke sebelah kanan dulu. Dia jadi negatif 8 sin S cos S tolakkan 3 cos square S sama dengan kosong. Okey, jumpa macam ni kita yang biasa boleh faktorkan. Kita faktorkan, kita akan dapat 3 sin S tambah cos S. Sin S tolakkan 3 cos S. Okey, kamu akan dapat faktorkan. Selepas itu kamu boleh pecahkan kepada 2 persamaan. 3 sin S tambah cos S sama dengan kosong. Dan sin S tolak 3 cos S sama dengan kosong.
Dan ini 3 sin S sama dengan negatif cos S. Okey, kita nak boleh pindah ke sini jadi tangent. Okey, dia akan jadi negatif 1/3. Dan cos F pindah ke sini jadi negatif 1 kan. Dan 3 pindah ke sini jadi bahagi 3 lah. Sin over cos ya tangent S. Okey, sama jika tangent S negatif maksudnya dia tekan sukuan kedua dan keempat. Kedua maksudnya 180 tolak alfa. Keempat ialah 360 tolakkan alfa. Okey, dan seterusnya sudut rujukan kena 18 darjah 26 minit. Okey, kita tekan shift tangent kurungan 1/3. Negatif jangan tekan, kita akan dapatkan sudut rujukan. Dan S ialah 161 darjah 34 minit. Dan untuk ini kita guna 360 tolakkan alfa. Kita akan dapat 341 darjah 34 minit. Okey, untuk persamaan ni sin S tolakkan 3 cos S. Kita pindah ke sini jadi positif. Sama cos F pindah ke sini jadi tangent. Tangent S sama dengan 3. Positif kan? Maksudnya sukuan pertama dan ketiga. Dan kita tahu sukuan pertama theta sama dengan alfa. Yang ketiga ialah theta sama dengan 180 tambah alfa. Dan sudut rujukan shift tangent 3. Kita akan dapat 71 darjah 34 minit. Dan S theta sama dengan alfa. Dan ini yang 180 tambah alfa, kita dapat 251 darjah 34 minit. Oleh itu jawapan combine semua, ini yang jawapan dia. Okey, soalan I. Sin square S sama dengan 1 tolak 2 cos square S. Sama lah, kita guna identiti asas. Gantikan cos square S sebagai 1 tolak sin square S. Buka kurungan, kita akan dapat negatif 2 tambah 2 sin square S. Okey, dan selepas itu semua pindah ke 1 tolak 2 negatif 1 kan, pindah ke sana jadi 1. Sin square S pindah ke sini jadi tolak kan. 2 tolak 1 sin square S dia akan jadi sin square S saja. Dan kuasa 2 pindah ke sana jadi punca kuasa 2. Maksudnya sin S sama dengan tambah tolak 1. Jika tambah tolak maksudnya dia termasuk semua 4 sukuan lah, sukuan dia. Okey, oleh itu kita pergi cari sudut rujukan sin 1 90 darjah. Okey, oleh itu theta sama dengan 90 darjah. 180 tolak 90 pun 90 kan. Dan 180 dia tambah 90 jadi 270. 360 darjah dia tolak 90 pun 270 darjah. Oleh itu dia hanya 2 jawapan sahaja. Jika kamu tak nak guna cara ni, kamu guna graf pun sama. Yang dia nak tambah tolak 1 kan. Okey, 1 dia ialah 90 darjah. Negatif 1 dia ialah 270 darjah. Ini ialah jawapan dia. Okey. Okey, video ini kita hanya bincang sehingga sini sahaja. Sekian, terima kasih.